Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu penyesaran subsidi minyak petrol RON 95, benarkah akan difikirkan ditarik? Ini jawaban daripada Anwar Ibrahim. Anwar perbetulkan Rafizi, subsidi petrol RON 95 belum ada keputusan. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan belum membuat sebarang keputusan mengenai keperluan merasionalisasikan subsidi petrol RON 95. Jadi kalau ada berlegar di media sosial mengatakan ada pertimbangan untuk menarik subsidi RON 95, itu fitnah. Jangan termakan fitnah, jangan sebar fitnah, nanti Anda berdosa masuk neraka. Tahu itu kan? Perdana Menteri berkata, kenyataan yang dibuat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sebelum ini lebih menjurus kepada soal subsidi bersasar diesel yang perlu diteliti kerajaan mengenai pelaksanaannya, dan sekiranya ada dalam kalangan rakyat yang masih merasa terjejas, mereka boleh mengemukakan permohonan rayuan untuk bantuan subsidi. Kata Anwar, saya baca teks Rafizi, dia kata kita tumpu soal diesel yang perlu kita teliti, sama ada pelaksanaan berkesan, dan jika kalau ada dalam kalangan rasa terjejas harus kemukakan. Saya tengok dalam konteks itu yang dia tekankan dan yang lain-lain belum ada apa-apa keputusan, katanya kepada pemberita selepas majlis perasmian Menara Lembaga Hasil Dalam Negeri Pulau Pinang hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Rafizi ketika diwawancara Bloomberg ketika menghadiri Forum Ekonomi Dunia WEF di Dalian, China Kamis lalu yang berseloroh mengenai kejutan petrol selepas pemansuhan subsidi pukal diesel. Sementara itu mengenai pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Nenggiri, Kelantan, Anwar berkata kerajaan perpaduan akan mengadakan perbincangan mengenainya. Nenggiri itu biar dia orang bincanglah, katanya ringkas. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pilihan raya kecil Dun Nenggiri diadakan pada 17 Ogos dengan tarikh penamaan calon ditetapkan pada 3 Ogos, manakala undi awal ditetapkan pada 13 Ogos. Ia susulan kekosongan luar jangka selepas penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim diisytiharkan hilang keahlian bersatu pada 13 Jun yang lepas. Jadi saudara-saudara sekalian, sudah ditekankan oleh Anwar Ibrahim, belum ada keputusan merealisasikan subsidi petrol RON 95. Waduh. Ini memang berita paling kesian lah di Sungai Bakap. Kempen Perikatan Nasional sudah hilang punca. Itu kata Rafizi. Amat kesian lah kan untuk kempen Perikatan Nasional di Sungai Bakap ini. Dikabarkan sudah hilang punca. Apa tidaknya sudah hilang modal. Modal politik dah habis. Nak cakap tentang apa lagi pun tak boleh. Karena sebelum ini SPR sudah beri amaran, jangan sentuh 3R. Biasanya isu 3R ini paling popular. Jadi nak guna isu 3R, bahaya. Nanti kena tangkap. Jadi baguslah kita suka dengan pengumuman SPR supaya isu 3R jangan diguna. Dengan penegasan perkara itu, kedua-dua pakatan, yaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, Kerajaan dan Pembangkang, wajib untuk tidak menggunakan isu 3R. Jadi siapa yang akan kehilangan modal? Tak tahulah. Anda pun tahu siapa jawabannya. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyifatkan kempen Perikatan Nasional sudah hilang punca. Dalam sidang media hari ini, Rafizi berkata, gabungan itu langsung tidak memberi tumpuan terhadap isu setempat. Sebaliknya hanya memainkan isu di peringkat nasional. Ini yang lucu lah kan. Sebenarnya pilihan raya kecil sama ada itu melibatkan ADUN ataupun parlimen, Dewan Undangan Negeri atau parlimen, ianya membawa isu yang berbeza. Kalau parlimen itu isu nasional yang boleh dimainkan. Kalau Anda adalah pengikut politik, Anda faham itu.
Manakala untuk Dewan Undangan Negeri pula adalah tidak wajar menggunakan isu nasional. Kerana isu nasional itu untuk seluruh negara. Apa isu nasional? Apa isu setempat? Bagi pilihan rakyat kecil untuk Dewan Undangan Negeri, gunalah isu politik di setempat. Tapi tak tahulah, mungkin Perikatan Nasional sudah kehilangan modal menggunakan isu setempat. Dan paling teruk lagi, awal-awal lagi mereka dah kalah dalam soal kelayakan calon. Dalam sidang itu, Rafizi kata gabungan Perikatan Nasional langsung tidak memberi tumpuan terhadap isu setempat. Sebaliknya hanya memainkan isu di peringkat nasional. Nampak sangat Perikatan Nasional hilang punca dalam kempen PRK kali ini. Kerana mereka tidak memberi tumpuan kepada isu-isu yang lebih penting kepada penduduk Sungai Bakap. Serta kemampuan calon untuk memberi khidmat terbaik untuk pengundi di sini, kata Rafizi lagi. Rafizi mengulas kenyataan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin ketika kempen semalam berkenan, rakyat akan berdepan satu lagi kejutan berkenan penyelarasan subsidi. Muhyiddin merujuk kenyataan Rafizi bahawa kerajaan akan menggunakan strategi sama seperti penyelarasan subsidi diesel, iaitu dengan tidak membuat makluman awal kepada umum berkenan sebarang keputusan berkaitan penyelarasan subsidi petrol RON 95. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata, Perikatan Nasional mengambil kesempatan memainkan emosi rakyat dalam hal yang sudah diketahui memerlukan campur tangan kerajaan, seperti dasar subsidi pukal dan pengukuhan kedudukan kewangan. Muhyiddin boleh memainkan isu, tetapi saya ingat rakyat sedia maklum rekod pentadbirannya, kata Rafizi. Apabila kerajaan Mendani ambil alih, kami juga terkejut dengan hutang yang mereka tinggalkan. Kita tak ada pilihan lain selain mengambil keputusan-keputusan yang boleh membina daya saing negara di masa akan datang, katanya. Langkah kerajaan untuk melaksanakan penyelarasan subsidi bagi diesel untuk Semenanjung Malaysia dikritik hebat Perikatan Nasional. Bagi menggantikan subsidi pukal, kerajaan menyediakan bantuan tunai RM200 kepada pengguna kenderaan diesel persendirian dan sistem kawalan diesel bersubsidi untuk perniagaan. Mengulas lanjut, Rafizi berkata beberapa dasar tidak popular perlu dilaksanakan bagi pertumbuhan ekonomi menerusi langkah yang dapat mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Sementara kita tak menyerang mereka dengan rekod hutang dan perbelanjaan mereka semasa jadi kerajaan, saya ingat rakyat boleh menilai sendiri bahawa tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan Madani sebenarnya diwariskan oleh kerajaan Muhyiddin sendiri, katanya lagi. Rafizi berkata pengundi atas pagar adalah kunci untuk kerajaan kejayaan kempen kali ini. Dalam minggu kedua kempen, sasaran dan fokus kami selain memperhebat lagi momentum ialah untuk memastikan naratif kempen berlaku dengan baik dan sampai terutamanya kepada pengundi atas pagar, kata Rafizi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Beberapa jam selepas himpunan anti Anwar di hadapan rumah Anwar Ibrahim, ini komen Rafizi untuk mereka semua. Lawak tapi bagus. Kata Rafizi, himpunan anti Anwar nak protes depan kucing saya pun boleh, kata beliau. Saudara, apa yang dilaporkan di Malaysia kini lebih menarik. Kalau di Malaysia kini, dia melaporkan seramai lebih kurang 150 orang sahaja berhimpun protes Anwar depan Sri Perdana. Kalau Malaysia kini 150 orang, kira-kira 150 orang. Tapi di FMT 250 sertai himpunan. Walau bagaimanapun, itu adalah bilangan yang gagal. 150 daripada 33 juta konon tak puas hati dengan Anwar. Lantak mereka lah. Kita pun tak tahulah mereka ni benar-benar nakkah ataupun sekadar politik. Tapi yang menariknya, apabila Rafizi kata kalau nak berhimpun, nak protes pun depan kucing saya boleh juga, katanya. Ini satu sindiran yang memang luar biasa.
Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata penganjur Himpunan Rakyat Lawan Anwar di Putrajaya hari ini bebas untuk menggunakan hak mereka untuk mengadakan protes. Kata Rafizi lagi, tiada masalah jika mereka ingin mengadakan protes di depan kucingnya. Sebagai anggota kerajaan madani, saya merasakan protes itu hak masing-masing. Mereka nak protes depan kucing saya pun boleh, katanya. Saya rasa tak ada masalah, katanya ketika sidang media di Sungai Bakap, Pulau Pinang hari ini. Rafizi yang sering mengadakan protes anti kerajaan ketika pentadbiran Najib Razak menegaskan, sesiapa saja ada hak untuk membantah mana-mana kerajaan yang memerintah asalkan ia tidak melanggar undang-undang. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan berkenan himpunan yang dianjurkan Kumpulan Pro Perikatan Nasional Pergerakan Demi Negara berdekatan Sri Perdana, yaitu kediaman rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengerusi Demi Negara Aidil Yunus, juga dikenali dengan nama YB Veral, berkata, protes itu membangkitkan lampan tuntutan, antaranya agar kerajaan menurunkan harga diesel, menangani isu kos sara hidup, meningkatkan dan memperbaiki keadaan kaki tangan kesehatan awam dan memberikan peruntukan setara untuk semua wakil rakyat. Mengulas isu kos sara hidup yang tinggi, Rafizi berkata ia bukan berlaku di Malaysia sahaja, namun menjadi isu utama dalam pilihan raya yang sedang berlangsung di negara-negara lain. Memang ini isu global di mana-mana pilihan raya. Sekarang ada pilihan raya besar di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat, United Kingdom dan Prancis, katanya lagi. Dalam pilihan raya di ketiga-tiga negara itu, kata Rafizi, kos sara hidup menjadi isu utama. Dengan negara-negara masih dalam proses mengimbangi impak pasca wabak COVID-19. Sementara ia bukanlah sesuatu yang boleh disampaikan dengan cepat untuk difahami, saya percaya ada beberapa perkara yang akhirnya membolehkan rakyat menghargai yang tindakan telah diambil kerajaan persekutuan sekarang ini akan meletakkan negara dan masyarakat pada landasan yang betul untuk kita tangani cabaran kos sara hidup, kata Rafizi lagi. Saudara, itulah komen daripada Rafizi untuk himpunan anti Anwar itu. Baguslah kan Rafizi cakap macam tu. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Beberapa hari yang lepas, tular isu menantu ahli Parlimen PAS kononnya menyalahgunakan cara ataupun melariskan produk beliau di pasaran dengan cara yang menggunakan wang derma. Wah, ini betul-betul hangat. Hari ini, Ustaz Azhar Idrus pun kata, haram ambil komisen kutipan derma. Ingat itu bosku. Ustaz Azhar Idrus ni terkenal. Dia kata haram ambil komisen kutipan derma. Jadi ini bagus, harus diingat dan share. Pendakwa bebas Ustaz Azhar Idrus menerusi salah satu siri ceramah agamanya, menegur pihak-pihak yang mengambil wang komisen dari hasil kutipan derma. Kata pendakwah berusia 60 tahun itu, perbuatan mengambil komisen untuk mengaut keuntungan mudah adalah haram. Azhar berkata, ketika ini ramai yang cuba mengaut keuntungan dengan berselindung di sebalik kutipan derma untuk masjid dan tahfiz, tetapi menyalahgunakan wang tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Kata beliau, haram. Ramai sangat nak tolong bina pondok, institusi pendidikan Islam, nak ambil duit, buat kerja biar betul, katanya. Upah pengurusan itu sebenarnya kecil sahaja, yaitu 2 hingga 4% sahaja yang dibenarkan syarak. Ini tidak. Dapat derma RM100.000 untuk pondok. Kita ambil RM30.000. 30% yang diambil itu bukan kos pengurusan dah. Biar kita ikhlas untuk menolong, katanya. Biar kita guna duit sendiri dan duit sumbangan untuk perkhidmatan, kata beliau lagi.
Apabila lama-kelamaan kita mengambil duit sumbangan, kita akan lupa asal tujuan perbuatan kita, bantu surau atau masjid, katanya, menerusi video yang dimuat naik di laman YouTube resmi penceramah tersebut. Harapan Daily mengambil video tersebut sebagai rujukan selepas baru-baru ini kecoh. Di laman sosial terdapat pihak NGO serta pempengaruh didakwa menggunakan wang derma untuk hidup senang. Ustadz Azhar berkata, individu yang menjalankan aktiviti mengutip derma itu hanya dibolehkan mengambil upah tidak lebih 4% daripada jumlah kutipan diterima saja. Beliau juga mengingatkan kepada semua individu yang terlibat agar tidak mengambil kesempatan terhadap uang amanah yang didermakan oleh orang ramai. Saudara-saudara sekalian, itu pesanan daripada ustaz yang paling terkenal ini, Ustadz Azhar Idrus. Dia kata, haram ambil komisen kutipan derma. Jadi saudara-saudara sekalian, janganlah mengambil komisen dari hasil kutipan derma, kerana ianya perbuatan yang tidak dibenarkan syarak. Mengaut keuntungan mudah adalah haram, katanya. Menurut Ustadz Idrus, hanya beberapa persen saja yang dibenarkan. Katanya sekitar 2 hingga 3% sahaja. Saudara-saudara sekalian, Azhar berkata, ketika ini ramai cuba mengaut keuntungan dengan berselindung di sebalik kutipan derma untuk masjid dan tahfiz. Haram, ramai sangat nak tolong bina pondok, institusi pendidikan Islam nak ambil duit, buat kerja biar betul, katanya. Upah pengurusan itu sebenarnya kecil saja, yaitu 2 hingga 4% saja yang dibenarkan syarak. Ini tidak ada pula dapat derma RM100.000 untuk pondok, dia ambil RM30.000. 30% yang diambil itu bukan kos pengurusan sudah. Biar kita ikhlas buat menolong, biar kita guna duit sendiri dan duit sumbangan untuk perkhidmatan, kata beliau lagi. Kena dikhawatiri apabila lama-kelamaan kita mengambil duit sumbangan, kita akan lupa asal tujuan perbuatan kita, katanya. Harapan Daily mengambil video tersebut sebagai rujukan selepas baru-baru ini kecoh di laman sosial. Terdapat pihak NGO serta pempengaruh didakwa menggunakan wang derma untuk hidup senang. Saudara-saudara sekalian, itu pesan daripada Ustadz terkenal ini untuk Anda dan kita semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, 250 orang sertai himpunan Seru Anwar letak jawatan. Peserta rakyat lawan Anwar berhimpun di luar kediaman rasmi Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan ulasan dan juga reaksi saya terhadap 250 orang yang menyertai himpunan ini, kita nak tanya dulu kepada mereka, apa sebenarnya yang mahu mereka buat? Apa sebenarnya yang mereka mahu? Balik-balik nak suruh orang letak jawatan, balik-balik nak suruh orang letak jawatan. Nak tanyalah sekarang, kalaulah Anwar Ibrahim letak jawatan, siapa Perdana Menteri yang anda nak cadangkan? Anda nak cadangkan siapa? Takkanlah nak cadangkan Hadi Awang, takkan nak cadangkan Muhyiddin Yassin, takkan nak cadangkan pula Hamzah Zainuddin. Itu kan pembangkang. Di pihak kerajaan pula, kalau nak cadangkan Rafizi Ramli, kamu lagi meroyan, kamu lagi tak suka. Kalau nak cadangkan Zahid Hamidi, lagilah kamu tak suka, kena anda kata dia daripada kluster mahkamah. Nak cadangkan Lim Guan Eng ganti Anwar Ibrahim, lagilah anda meroyan, lagilah anda menjerit, marah-marah, kerana dia bukan orang Melayu. Jadi sekarang, nak pendekkan cerita pertanyaan ini, kalau anda nak mahu Anwar Ibrahim letak jawatan, sekarang anda berikan pula cadangan anda. Siapa yang boleh ganti Anwar Ibrahim setakat ini di pihak kerajaan? Janganlah anda pula cadangkan di pihak pembangkang. Bersikaplah seperti pembangkang. Jangan pura-pura lupa yang anda adalah pembangkang. Kepada 250 orang
250 orang daripada 33 juta rakyat Malaysia nih, nak tanyalah, Anda ni mewakili berapa persen rakyat Malaysia yang kononnya mahu kerajaan, mahu mendesak Anwar Ibrahim letak jawatan. Berapa peratuskah Anda mewakili rakyat Malaysia? Jawablah sendirilah kan. Kalau 250 orang saja yang mewakili rakyat Malaysia kononnya tak suka Anwar Ibrahim, kononnya nak supaya Anwar Ibrahim letak jawatan, minta maaf, minta ampunlah. Tiada membawa apa-apa makna. Paling-paling mungkin Anda disiasat dan disumbat pula di penjara. Nah, kan merugikan. Saudara-saudara sekalian, saya betul-betul tak setuju dengan himpunan 250 orang ini. Kerana ianya tidak membawa apa-apa makna. Nak dapatkan sesuatu jauh sekali. Kalau nak menuntut sesuatu, kan lebih baik 250 orang ini tulis surat, tulis memorandum, hantar kepada Perdana Menteri, itu lebih elok. Ini buat himpunan. Himpunan tu bukan membuatkan negara kita lebih baik. Negara kita akan lebih dilihat oleh media barat, media luar, media antarabangsa. Mereka akan catat laporan itu. Dan apa terjadi dengan negara kita? Hilanglah, mengganggulah kestabilan ekonomi dan politik khususnya, dan ini akan boleh menyebabkan kurangnya pelaburan di Malaysia kerana mereka terlihat perkara yang tidak elok berlaku di Malaysia. Jadi, lebih baik janganlah buat ini. Kalau sampai 1,000, okeylah. Kalau 1,000, 20,000, 100,000 orang tanda tangan petition kah, apakah, itu kan bagus jugalah. Bolehlah difikirkan logiknya. Kalau sekadar 250 orang, tak payahlah. Lebih baik Anda pergi atur perlawanan bola sepak antara Anda, kan tu lagi baik. Bikin malu sajalah 250 orang yang berhimpun ini. Tapi diharap nanti janganlah pula ada media daripada pembangkang konon lapor 250,000, 2,500 lah apalah. Ini FMT yang lapor hanya 250 orang penunjuk perasaan berpakaian hitam menyertai Perhimpunan Rakyat Lawan Anwar hari ini. 250 orang sajalah yang mewakili diri mereka berhimpun. Dan kita pun tak tahulah, daripada 250 orang yang berhimpun ini, berapakah yang betul-betul faham, berapakah yang betul-betul mengerti perjuangan perhimpunan ini. Jangan-jangan ianya hanya lebih kurang 30-40 orang saja yang betul-betul memahami perjuangan ini. Yang lain ikut-ikutan. Dan janganlah sampai pula ada yang diupah pula untuk menambahkan keramaian. Jangan pula ada pula yang diupah untuk mengikuti acara himpunan itu semata-mata untuk mau dapat kelihatan ramai, membayar pula orang supaya ikut. Harap-harap itu tidak berlakulah kan. Tapi kalau berlaku, kesian juga. Sukalaulah mereka dibayar sekian duit dan ditangkap pula, aduh ruginya. Jadi nasihat kita, janganlah ikut himpunan-himpunan bodoh seperti ini yang boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik di Malaysia. Mereka yang berhimpun di luar kediaman rasmi Perdana Menteri ini menyeru kononnya mahu Anwar Ibrahim meletakkan jawatan. Saya fikir 250 orang inilah yang patut letak jawatan. Suruhlah orang yang menyokong Anda tu letak jawatan, bukan Anwar Ibrahim. Semalam penganjur perhimpunan ini, yaitu Aidil Yunus, berkata mereka akan membuat 8 tuntutan, termasuk menyeru kenaikan harga petrol RON 95 dihentikan, menangani kekurangan beras tempatan, dan menangani isu-isu berkaitan wabak COVID-19. Apa pula tentang isu wabak COVID-19 ni? Dan bila masa pula kenaikan harga petrol RON 95 ini pula berlaku? Sekarang kan minyak RON 95 masih lagi kekal. Dan tentang beras tempatan, sekarang ini sudah stabil lah bosku. Dulu masa Perikatan Nasional memerintah, cuba tanya apa jadi dengan beras tempatan, dengan telur, minyak masak dan sebagainya.
tapi tidak pula himpunan masa Tuhan. Itulah mentaliti himpunan. Katanya lagi mereka juga menyeru kerajaan menangani kenaikan kos sara hidup, melindungi kaki tangan penjagaan kesehatan awam, memastikan upah yang adil, menegakkan kebebasan bersuara, dan memelihara kedaulatan ekonomi. Semua ini sudah Anwar Ibrahim lakukan, tapi dia mengambil masa. Anwar Ibrahim belum sampai pun 2 tahun memerintah. Anda dah menuntut sesuatu. Itu tak adil langsung. Turut kelihatan dalam kalangan peserta adalah ahli bersatu, Tun Faisal Ismail Aziz dan Badrul Hisham Syarin, serta peguam Rafiq Rashid Ali. Antara penunjuk perasaan menggayakan lambang tembikai atau memakai kefia sebagai tanda solidariti dengan rakyat Palestin. Sebelum ini, polis berkata perhimpunan itu tidak mengikut undang-undang kerana gagal mendapat kebenaran pemilik tanah. Perbadanan Putrajaya seperti terkandung dalam Akta Perhimpunan Aman. Saya tidak setuju langsunglah dengan himpunan ini. Apapun, tahniahlah sebab gagal membuat himpunan ini. Hanya 250 orang yang menyertai. Entah 250 orang ni, itulah yang saya kata tadi. Berapa orang yang faham dan berapa yang tak faham. Jangan-jangan ada pula yang diupah. Harap-harap tiadalah kan. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.